Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV, dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah membudayakan penggunaan media sosial berhemah. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan selamat datang semula dan juga setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbahagia Encik Zulkarnain Muhammad Yassin, iaitu Ketua Pegawai Kawal Selia di Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun MCMC. Jadi Tuan Zul, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Sehat ya? Abang Syakawi, sehat Alhamdulillah. Kita bersama lagi sebenarnya. Ya, sekali lagi. Dan macam saya katakanlah, ini merupakan isu yang cukup penting sebenarnya, dan saya juga ingin mendapatkan pandangan anda, komen anda berkaitan dengan isu ini. Jadi jangan lupa dua talian seperti biasalah telah pun kami sediakan kepada anda di 03 26 97 97 68 dan juga 03 26 97 97 67. Dan jangan lupa anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baik, macam saya katakanlah Tuan Zul ya, ini merupakan sesuatu yang cukup penting, dan kita perlu mewar-warkan perkara ini dari masa ke semasa. Dan salah guna media sosial merupakan satu isu yang sangat sering dan hangat diperkatakan. Jadi mungkin kita sebagai pengguna ini, bagaimana nak mengenal pasti ciri-ciri akaun palsu itu sebenarnya, Tuan? Okey, terima kasih. Apabila kita bercakap tentang penggunaan media sosial ni, memang kita tidak akan dapat lari daripada memperkatakan tentang berita palsu. So bersangkut dengan berita palsu ini, kita juga tidak dapat lari dari memperkatakan tentang akaun palsu. So dia ada kaitan secara langsung dan juga secara tidak langsung. Apa yang saya maksudkan bertanya tentang akaun palsu ni, apa ciri-ciri untuk kita kenal pasti ya. Salah satunya, ada banyak ciri lah, tapi saya ambil yang penting sahaja. Yang terutamanya, kita kena kenal pasti bila akaun itu dibuka. Biasanya apabila akaun palsu ni dia dibuat ataupun dibuka dalam keadaan baru ataupun semasa, mengikut situasi semasa ataupun isu semasa. Jadi sebagai contoh, menurut kajian daripada Carnegie Mellon University, akaun sebagai contoh akaun yang berkaitan, akaun Twitter yang berkaitan dengan isu COVID, yang membincangkan COVID-19, hanya dibuka dalam bulan Februari. Jadi bila isu tengah hangat, jadi akaun tu baru dibuka, dan banyak perkara-perkara yang dibincangkan dalam akaun-akaun Twitter tersebut yang menceritakan berkaitan dengan COVID, membincangkan COVID-19 yang mempunyai pelbagai arah. Ada yang menjurus kepada penyebaran berita palsu, ada yang menyebarkan tentang teori-teori konspirasi, dan pelbagai yang ada dikatakan, kita tahu bahawa ada yang mengatakan itu adalah daripada lab. Jadi pelbagai perkara, tapi akaun tu baru dimulakan. Itu salah satu ciri, dan dia akan mengikut topik semasa ataupun isu semasa yang dibincangkan ya. Seterusnya, kita kena pasti juga, boleh kenal pasti, tengok bahawa nama pemilik akaun tu seolah-olah bukan nama sebenar. Jadi memanglah internet ni anonymity, dan kita boleh guna pseudonym dan sebagainya, dan juga penyamaran. Jadi ini boleh juga berlaku ya. Yang ketiga adalah maklumat peribadi yang meragukan, seolah-olah tidak realistik ya. Dan kenapa begitu? Sebab bila kewujudan akaun palsu, kita dapat lihat bahawa dalam kebanyakan kes love scam, itu penyamaran banyak dilakukan. Jadi akaun itu tak nampak realistik ya, ataupun maklumat peribadi yang meragukan. Dan juga
macam saya pun lah, saya gunakan profil WhatsApp account saya ataupun media sosial gambar kucing. Okey. Jadi ada juga gambar yang bukan menggambarkan diri sebenar, tetapi kadang-kadang gambar tu diambil daripada profil orang lain ataupun daripada image Google search. Jadi kita juga boleh mengenal pasti dengan melalui carian Google image search, kita boleh tahu sama ada gambar tu asli ataupun yang diambil daripada sumber-sumber yang lain. Dan selain daripada itu, kita juga sekarang apabila kita berada di media sosial, kebanyakan orang nak followers, likes dan sebagainya. Jadi daripada likes tu kita boleh buat analisa tentang terlalu banyak likes hantaran orang lain dalam pelbagai topik yang menyeluruh, dan itu juga satu daripada tanda-tanda kemungkinan ataupun ciri-ciri akaun itu adalah akaun palsu. Dan seperti yang selain daripada itu, kadang-kadang akaun ni dia bermusim. Dia kata orang dia terperam. Terperam lama, lepas tiba-tiba dia meletup. Jadi itu juga satu ciri-ciri. Jadi kadang-kadang kita lihat itu yang saya kaitkan dengan bila timbul isu dia muncul. Kalau tak ada isu dia peram je. Kalau kita yang biasa ni, kita memang sentiasa aktif memuat naik ataupun berhubung dan sebagainya. Jadi ini adalah antara ciri-ciri berkaitan dengan akaun palsu, atau bagaimana kita mengenali sama ada akaun itu akaun sebenar ataupun akaun palsu. Okey, saya suka bila Tuan Zul sebut bagaimana kita nak mengenali sama ada akaun itu akaun asli ataupun tulen dengan akaun palsu. Betul. Itu apa yang perlu diperhatikan oleh mereka yang menggunakan media sosial? Apa yang perlu diperhatikan adalah engagement tu macam tak realistik. Jadi kalau apa yang kita panggil akaun palsu ni ada pelbagai ciri. Yang pertama adalah memang dia akaun palsu, di belakang tu ada orang yang membuat penyamaran. Dia buat akaun palsu. Yang kedua adalah dia gabungan antara manusia dan robot. Ataupun kita panggil bots. Jadi bot manusia tu yang akan mengarahkan robot untuk buat apa. Yang ketiga adalah memang betul-betul robot, ataupun kita bots atau apa yang kita panggil software bots lah. Yang ini adalah perkara-perkara yang kita perlu perhatikan. Yang utamanya adalah dia berada di media sosial tu, kita lihat lebih daripada keupayaan manusia. Jadi maknanya dia sampaikan ataupun hasilkan kandungan yang kita tidak terbuat, tak termampu oleh manusia. Jadi dia sepenuh masa, lebih daripada sepenuh masa. Kalau kita ada masa 24 jam, takkan kita nak menghadap 24 jam. Jadi kalau yang utamanya, kalau kita tengok lain macam pukul 12 malam, pukul 2 pagi, pukul 2, 3 pagi masih lagi mengeluarkan kandungan. Jadi ini bukan manusia biasa yang boleh lakukan. Jadi ini adalah perkara yang kita lihat harus diperhatikanlah. Daripada kajian yang dibuat oleh MC sendiri, Tuan Zul, mungkin ada tak jumlah akaun palsu yang mungkin dapat ditrace ataupun dapat diketahui oleh MC setakat inilah, kalau ada lah. Okey, kalau ikutkan kita secara aktif secara aktif kita ada dua perkara yang kita anggap penting dalam menangani penyalahgunaan media sosial. Yang pertama adalah akaun palsu. Secara konsisten kita akan sift through the platform untuk melihat akaun-akaun palsu yang ada, dan kita akan turunkan. Dan dalam tempoh masa tersebut lebih kurang kita telah padamkan lebih kurang 4,000 akaun palsu. Selain dari itu secara konsisten, dan
selain daripada itu, di peringkat platform provider sendiri, seperti Facebook dan juga Twitter, mereka juga telah memadamkan berbilion akaun palsu, bilion. Itu belum kita tak dapat lagi pun dari segi mereka menggunakan artificial intelligence untuk kenal pasti. Sebab saya telah terangkan ciri-ciri akaun palsu, jadi mereka telah bangunkan artificial intelligence, machine learning untuk kenal pasti akaun tersebut dan tutup terus akaun palsu tersebut. Ada juga pihak ialah orang ramai yang merasakan bahawa mungkin ini a bit sensitif lah, tapi saya nak jawapan yang ikhlas daripada Zul. Ada yang juga menyalahkan MCMC bila berlakunya scam dan sebagainya, dan mereka tahu bahawa itu akaun palsu, tetapi mereka tidak menyalahkan diri mereka, tetapi mereka menyalahkan MCMC yang kononnya tidak memadam ataupun mengambil tindakan sewajarnya kepada akaun-akaun palsu. Betapa mudah sukarnya sebenarnya untuk menentukan bahawa akaun yang disebut itu adalah akaun palsu. Alright, apabila kita menyebut tentang penyalahgunaan media sosial dan menjadi mangsa penyalahgunaan media sosial, kita harus lihat bahawa apabila kita mendepani sesuatu isu berkaitan dengan media sosial ni, kita kena faham bahawa keterbatasan, dunia internet, dunia social media, dunia tanpa sepadan. Right? Tetapi apabila penguatkuasaan undang-undang ataupun undang-undang itu ada batasan. Sebagai contoh, undang-undang negara kita tidak boleh digunakan ataupun tidak terpakai bagi platform-platform yang berada di luar negara. Jadi dari unsur dari segi keupayaan untuk mendapatkan keterangan, itu mungkin ada kesukaran. Kerana undang-undang, apabila kita bercakap tentang undang-undang, dia mesti ada dual criminality. Dual criminality maknanya apa yang salah dalam apa yang melanggar undang-undang negara kita haruslah salah juga ataupun melanggar undang-undang di negara tersebut. Jadi dalam apabila kita bercakap tentang penghinaan kepada raja sebagai contoh, jadi di platform provider yang kebanyakannya berpengkalan di Amerika, mereka tidak ada sistem raja. Jadi itu satu. Tapi kita berbalik kepada isu tentang kenapa kita tidak bawa ataupun turunkan akaun-akaun palsu ni, kita ada lebih kurang 24 juta pengguna internet di dalam negara kita. Jadi kalau kita nak pantau dan lebih kurang 42 juta pengguna internet. Jadi kita nak pantau tu masif, dan kita memang tak pantau. Jadi apabila kita dalam suasana begini, apa yang penting adalah sikap kita ataupun behavior. Behavior yang menentukan. Jadi behavior tu kita sendiri. Kita harus faham bahawa kita bertanggungjawab terhadap tindakan ataupun behavior kita semasa kita dalam talian. Saya telah bercakap tentang love scam tadi sebagai contoh. Love scam. Jadi kalau kita profil tu meragukan dan sebagainya, kenapa kita terus membiarkan diri kita menjadi mangsa? Sebab seharusnya kita ada flag up tentang ciri-ciri akaun tersebut ataupun cara kita berinteraksi. Jadi ini adalah yang kita katakan apabila kita berdepan dengan media sosial ataupun sesuatu akaun, dan kita sebenarnya harus put our guard ataupun meningkatkan
pertahanan diri kita. Sebab jangan mudah sangat terima kawan-kawan. Macam apa ni Tuan Zul sebut tentang love scam. Ini pun sesuatu yang ialah menjadi berita hangat sebenarnya. Kita kadang-kadang terbaca dan kita merasa kasihan jugalah kepada mangsa-mangsa kepada love scam ini. Selalunya modus operandi ini macam mana Tuan? Apa yang dia orang gunakan untuk menarik ataupun mencairkan hati individu tertentu tu. Sebab kita bila bercakap tentang scam, scam, dan kita juga harus lihat bahawa apa yang kita kongsikan, apa yang kita kongsikan dalam media sosial juga kita harus berhati-hati. Sebab kita penjenayah ni ataupun scammers ni, dia pun buat kajian research tentang profil kita. Betul. Lebih banyak yang kita kongsi, lebih banyak dia tahu kita sama ada kita ni kesunyian ke, kita ni ada duit ke, bagaimana kita boleh memanipulasi, bagaimana mereka boleh memanipulasi emosi kita. Jadi apa yang kita katakan bahawa lebih banyak kita berkongsi tentang peribadi kita, kita akan jadi lebih vulnerable, lebih mudah terdedah kepada unsur-unsur penipuan dan sebagainya. Jadi sebab itu apabila kita bercakap tentang media sosial ni, kalau kita tengok apa dia hidangkan kita, sajikan kita apa yang kita suka. Jadi dia makna di situ telah ada profiling dan sebagainya. Jadi orang boleh tahu. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita suka, itu yang akan disajikan kepada kita. Jadi minda kita secara tidak langsung dikongkong dengan kepompong apa yang kita suka. Jadi dunia lain tu kita tak tengok. Sebab itu kadang-kadang orang kita leka hayal dengan dunia tersebut. Jadi kalau dah hayal dalam kata-kata manis, janji-janji manis, tengok pun cantik, tengok handsome, kerja pun bagus, dan padahal gambar tu bukan gambar betul. Jadi itu yang itu bila kita terlampau taksub kepada dunia kita tersebut dan kita tidak melihat pandangan orang lain. Sebab itu dan itu akan mengesahkan kita, setiap manusia ni kita ada confirm bias. Jadi bias kita tu kecenderungan kita itu confirm lah. Orang memang betul-betul handsome, memang kaya dan sebagainya. Jadi inilah pasangan yang idaman saya. Itu jadi bila kita jadi kawan ataupun kita dah terlampau taksub, kita dah tak ingat dunia yang lain ataupun perkara-perkara lain, itu sahaja yang kita nampak. Jadi ketaksuban itu juga mendatangkan bahaya kepada diri kita, kepada unsur-unsur penipuan dan jenayah cyber, termasuklah love scam. Bila berlaku jenayah cyber, scam dan sebagainya, penipuan, apa yang boleh dilakukan oleh MCMC? Apakah sukar sebenarnya bagi pihak berkuasa dan juga MCMC dalam usaha untuk mencari siapa yang melakukannya? Apakah itu sesuatu yang amat sukar sebenarnya, Tuan Zul? Kita itu memang diakui amat sukar, kerana mereka ni beroperasi daripada luar negara. Mereka beroperasi ataupun scammers ni, terutama love scam ni, dia tidak berada dalam negara. Jadi kebanyakannya mereka berada di luar negara. Sebab itu kita usaha menjejaki mereka ni kadang-kadang menemui jalan buntu. Jadi itu yang kita katakan bahawa kesukaran ini adalah kerana suspek tu berada di luar negara. Kita tidak dapat
itu saya cakap keterbatasan undang-undang itu sendiri. Jurisdiction kita hanya dalam dalam negara kita. Macam ada operators group yang ialah kita tengok kadang-kadang pasukan polis berjaya menangkap sekumpulan penjenayah media sosial ini. Itu apa tugas mereka sebenarnya di sini di Malaysia? Okey. Saya tadi kita bercakap tentang love scam, jadi saya katakan banyak di luar negara. Ya, tetapi ada juga penipuan dalam talian dan juga ugutan, apa yang kita pelbagai jenis jenayah penipuan lah, dan juga pelaburan haram, dan juga ada juga judi atas talian. Judi atas talian. Jadi mereka beroperasi kita lihat banyak tangkapan-tangkapan yang dibuat. Ini kebanyakan sindiket-sindiket yang menjadikan Malaysia sebagai pusat panggilan mereka. Jadi di situlah kita lihat bahawa kita apabila dia menjadi pusat panggilan, ini yang kita katakan bahawa dengan kerjasama pihak PDRM kita menyediakan bantuan teknikal dari segi perkongsian maklumat untuk mengenal pasti lokasi-lokasi di mana di mana pusat panggilan ini berada. Jadi apabila kita bercakap tentang pusat panggilan dan sebagainya, kita tidak lari juga daripada apa yang kita katakan palsu itulah. Palsu ni sebagai contoh ramai yang kena ugutan, sebagai contoh ada kes mahkamah, ada kes polis, ada kes dadah dan sebagainya. Itu panggilan-panggilan palsu yang dibuat untuk menipu mangsa, menakut-nakutkan mangsa dan sebagainya, hingga dan menawarkan tawaran untuk membebaskan diri. Jadi apabila kita menerima panggilan-panggilan palsu tersebut, itu juga satu elemen palsu, sebab dia penyamaran menjadi pegawai polis, MC juga tak terlepas daripada, dan kita lihat ada juga daripada lembaga hasil dalam negeri. Jadi apa yang saya ingin katakan bahawa kita haruslah peka. Tadi ciri-ciri, saya cakap ciri-ciri akaun palsu. Sekarang kita cakap tentang ciri-ciri panggilan palsu. Jadi kalau polis dia nak cari orang, dia tak akan telefon dulu. Mesti orang tu lari mesti orang tu lari. Jadi ini secara logik begitu. Tetapi apa yang kita harus faham bahawa dia akan seize kita punya, ataupun seolah-olah kita ataupun penerima panggilan itu terpukau kerana apa yang disajikan kepada kita adalah ketakutan. Jadi apabila manusia tu, sifat dia apabila dia dalam keadaan takut, dia akan buat sesuatu yang tidak rasional. Okey. Tuan Zul, kita akan berehat dulu buat seketika, dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, mungkin ini gunakanlah peluang ini sebenarnya untuk bertanya apa saja ataupun berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang kita bincangkan hari ini, itu membudayakan penggunaan media sosial berhemah. Jadi dua talian itu telah pun kami buka kepada anda di 0326 97 97 67 dan juga 0326 97 97 68. Kita lihat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi kita bercakap tentang membudayakan penggunaan media sosial berhemah. Dan kita masih lagi tentunya bersama dengan yang berbahagia, Encik Zulkarnain Muhammad Yassin, iaitu Ketua Pegawai Kawal Selia di Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
Baik, banyak lagi sebenarnya yang ingin kami bincangkan dan ianya akan menjadi lebih menarik sekiranya anda yang berada di luar sana juga mungkin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, dan mungkin ada ruang-ruang yang mungkin kami tak sempat sentuh dan anda mungkin terfikir untuk membangkitkan isu itu. Jadi gunakanlah dua talian yang kami sediakan kepada anda, 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, saya juga nak dapat pandangan Tuan Zul lah. Bila kita lihat tentang apa yang berlaku sekarang ini, penyalahgunaan media sosial, bagaimana dengan kedudukan MC-MC, kerjasama di antara MC-MC dengan penyelia platform itu secara keseluruhan, Tuan? Kita tahu bahawa undang-undang ada keterbatasannya, tetapi apa yang kita lakukan adalah mengadakan kerjasama strategik dengan penyedia-penyedia platform ini. Apa yang kita bangkitkan adalah isu-isu yang berkaitan dengan norma-norma, nilai-nilai masyarakat negara kita, di negara kita. Jadi dalam aspek-aspek ini kita penilai kandungan sama ada untuk diturunkan ataupun untuk dinyahkan daripada sesuatu platform itu dilakukan di luar negara. Jadi kandungan Malaysia, tetapi yang buat penilaian berada di Ireland. Jadi local nuances tu mereka tidak faham tentang sesuatu perkara. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita sediakan konteks sesuatu kandungan tersebut. Jadi kita berkongsi apakah yang sensitif kepada perkataan-perkataan yang sensitif kepada masyarakat Malaysia untuk mereka tambah baik penilaian apabila mereka membuat penilaian sesuatu kandungan, mereka faham sensitiviti dalam negara kita. Jadi secara keseluruhannya daripada engagement yang berterusan dengan mereka, kadar kejayaan kita untuk menurunkan kandungan-kandungan yang bersifat jelek ataupun yang melanggari norma-norma dalam negara kita ataupun yang boleh membangkitkan kebencian antara kaum dalam negara kita telah berjaya daripada lebih kurang dalam 24% hingga 30% dalam tahun antara 2017-2018 sehingga kini kita telah mencapai sehingga 65% kandungan yang kita adukan diturunkan. Jadi ini adalah hasil daripada kerjasama yang kita jalankan dengan penyedia platform. Jadi dalam perkara... Okey Tuan Zul, nanti Tuan Zul sambung lagi. Kita dimaafkan ada dua pemanggil yang berada di talian kita sekarang ini. Kita ambil dulu Ridwan dari Pulau Pinang sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum sekali moderator yang berkhidmat dan ahli panel yang bijaksana. Ya, waalaikumsalam. Ya. Okey, soalan saya yang pertama mengenai isu polarisasi kaum. Kita tengok pengguna internet tidak menyalahkan guna kata isu-isu polarisasi kaum untuk kepentingan politik hingga menjejaskan keharmonian negara. Itu soalan yang pertama. Yang kedua mengenai polisi, strategi dan langkah-langkah tangani bully cyber dalam media sosial. Apakah polisi, strategi dan langkah-langkah untuk menangani masalah bully cyber yang semakin berluasa yang boleh memberikan kesan yang tertinggi ke atas mangsa? Apa minta ahli panel ulas dalam hari ini? Terima kasih. Wassalaam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Dua soalan yang cukup baik sebenarnya. Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan pun sudah ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Cik Abdullah. Waalaikumsalam. Ada 3 perkara lah. Okey. Ada 3 perkara tentang pertama sekali akaun palsu kalau kita viralkan tapi bukan kita yang tulis. Adakah satu kesalahan kerana terlalu percaya akan akaun tersebut jadi kita viralkan dalam WhatsApp dan sebagainya. Dan lagi satu, bolehkah orang luar gunakan akaun kita tanpa pengetahuan kita? Lagi satu tentang scam, tadi ada cerita tentang scam kan. Boleh
terangkan bagaimana yang dikatakan ada orang dalam di dalam sesuatu organisasi kewangan yang dedahkan maklumat pribadi kita dan kadang-kadang akaun simpanan kita boleh lesap begitu saja. Ini yang selalu terjadi ni. Ini yang kita risaukan. Pencerahan, terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman. Jadi persoalan yang menarik Tuan Zul. Dan ianya akan menjadi lebih menarik kalau ada ramai lagi yang mungkin juga ingin berkongsi ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang kita pilih hari ini. Jadi respon daripada Tuan Zul dulu kepada apa yang dibangkitkan oleh Ridwan. Ini tentang penggunaan internet lah. Kadang-kadang digunakan untuk berpolitik dan sebagainya lah. Jadi silakan Tuan Zul. Okey. Apabila kita social media ni dia sebenarnya pada asasnya dia boleh menjadi sesuatu yang divisif. Divisif ni memecah belahkan. Kalau kita macam saya kata kalau kita taksub kepada sesuatu pandangan, kita akan cenderung kepada satu pandangan sahaja. Jadi dan kelompok yang lain kita tengok extreme left katakan dia menjurus ke kiri, kita akan menjurus ke kiri. Dan saya telah sebutkan juga tadi bahawa kita akan dapat news feed wall kita apa-apa yang kita suka, apa-apa yang kita nak dengar saja, sebab dia dah buat analisa tentang kesukaan kita. Apa yang kita nak, itu yang kita dapat, itu yang akan disajikan. Jadi kalau kita cenderung kepada satu fahaman ataupun satu konsep ataupun satu pemahaman tentang sesuatu isu itu sahaja yang kita akan dapat. Jadi satu pihak akan mendapat feed daripada kumpulan ini sahaja. Dan kumpulan ini juga akan dapat pandangan bahawa ini sahaja daripada grup-grup ataupun news-news ataupun berita-berita yang berkaitan apa yang mengesahkan bias kita. Jadi kita akan bias, itu yang jadi divisi. Jadi polarisasi itu akan bertambahlah. Sebab berkait balik dengan kita, behavior kita. Kita nak dengar apa yang kita suka. Kita nak mengesahkan apa yang kita percaya. Jadi social media dengan apa yang kita katakan dengan algoritma yang di belakang social media tersebut menyajikan kita apa yang kita suka, apa yang kita nak tahu lagi. Jadi ini dia cadangkan dan kita terima bulat-bulat. Jadi itu menambahkan dari segi polarisasi. Jadi untuk keseimbangan, itu sebab itu kita katakan bahawa untuk mencapai keseimbangan kita harus lebih objektif dalam membuat penilaian sesuatu kandungan. Sebab itu yang kita katakan bahawa memahami sifat media sosial itu adalah penting. Kerana pada asasnya dia bersifat divisif. Kerana dia akan sajikan apa yang kita nak dengar. Apa yang kita nak tahu lagi. Jadi dia akan disajikan. Jadi kita akan sentiasa terperangkap dalam kepompong kita sendiri tanpa melihat perkara-perkara lain yang mungkin lebih neutral sebagai contoh. Okey, kita nak jawab nanti persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan tentang buli cyber itu. Tapi sebelum itu, Tuan Zul, kita ada satu lagi panggilan di talian kita sekarang ini. Bahar dari Kuala Lumpur sudah pun bersiap sedia di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Bahar. Waalaikumsalam, Sakawi. Apa khabar? Alhamdulillah, baik. Ya. Okey, alhamdulillah. Okey. Selamat hari OKU Sedunia, Sakawi. Saya juga ucap selamat menyambut hari OKU Sedunia kepada anda. Ya, walaupun biasalah Sakawian Okey, Sakawi, saya nak tanya dengan ahli panel ni kan. Ya. Berkenaan dengan golongan OKU jugalah yang berkaitan dengan MC ni kan. Okey. Okey, katalah golongan OKU ni ada grup-grup tertentu lah. Dan ada juga yang mungkin berlagak ataupun dia jadi sebagai scammer. Dia taruhlah muka profil dia seorang tua minta sedekah ke, budak kecil menangis ke apa kan. Jadi kita pun tertarik dengan identiti tu kan. Okey. Ayat-ayat dia yang
lemah long line, minta tolong semua dan bagi akaun semua kan pernah terjadi ni Sukawi. Kita nak tanyalah dengan ahli panel dengan tuan ni kan, macam mana kita nak pastikan benda ni tak berlaku ataupun dia maknanya kita ni sebagai golongan OKU ni kita think ahead of them. Apa langkah yang boleh kita ambil? Mungkin sebagai contoh salah seorang MC yang mungkin ber-OKU ni kan boleh masuk dalam grup ke ataupun macam mana Sukawi. Okay. Yang kedua lagi peranan ini selepas ni lah langkah tu kan. Okey, dari segi penguatkuasaan tu kan. Katalah sekarang ni saya nampak ada dah buat laporan polis apa semua kan. Apa peranan MC dengan PDRM ni? Adakah berkaitan ataupun dari segi undang-undangnya tu sama ataupun macam mana? Apa yang perlu dibuat? Sekawi Okey. Itu saja Sekawi. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Banyak-banyak Bahar lagi persoalan-persoalan menarik nampaknya Tuan Zul. Betul. Okey, sereka-reka sajalah Tuan Zul kena pantai sedikit sekarang ini. Okay. Ada banyak soalan yang perlu kita jawab. Bully cyber. Okey. Kita tahu bahawa dalam undang-undang ni dia bergerak lambat sikit daripada teknologi. Okey. Dan juga media sosial juga menghasilkan sesuatu apa yang kita panggil dalam undang-undang ni ada harm lah ataupun mudarat. So mudarat baru yang timbul daripada media sosial dia adalah bully cyber. Bully adalah satu kemudaratan lah. Mudarat di alam nyata tetapi dia dah berpindah kepada alam maya. Jadi bully cyber ni kita nampak ada sebenarnya kelompongan dalam undang-undang. Sebab itu yang berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin amat menitik beratkan tentang bully cyber. Dan kita juga telah berkolaborasi dengan Universiti Utara Malaysia dan di peringkat kementerian telah bekerjasama dengan Universiti Multimedia Malaysia, Multimedia University Malaysia untuk membuat kajian tentang keperluan adanya undang-undang bully cyber. Jadi hasil daripada dapatan yang dijalankan oleh kajian oleh Universiti Utara Malaysia dilihat bahawa nampak ada keperluan tersebut untuk diwujudkan. Jadi dalam perancangan pihak kementerian akan ada keperluan untuk membuat satu undang-undang baru berkaitan dengan bully cyber. Dan kita juga ada soalan daripada berkaitan dengan orang guna akaun palsu dan kita kongsi share. Ini satu masalah. Menurut kajian saya cakap bot dengan manusia kan tadi. Bot dengan manusia ni dia hasil kajian didapati bahawa manusia punya perkongsian berita palsu ni lebih banyak daripada robot. Jadi itu berbalik kepada sikap. Robot dia tak menyebarkan berita palsu, dia feed sahaja. Dia bagi sahaja. Tapi dia tak share. Jadi mungkin dia like sahaja tapi dia tak share. Tapi perkongsian oleh manusia ni lagi banyak. Jadi apa risiko dia? Saya kata tadi apa yang akaun palsu ni, saya ada kata tadi robot dan manusia. Kita senang cerita, kita masa kecil-kecil pun dan masa sekarang ada puppet show kan. Puppet show dalam bahasa Inggeris dia kata socks puppet. Yang tangan tersembunyi. Tangan sembunyi karakter dia. Jadi dia karakter dia tak nampak. Yang kita nampak karakter tu, tangan di sebalik tu kita tak nampak. Ini yang berlaku. Memang ada kumpulan-kumpulan, dia divisif saya kata tadi. Dia memang nak memecah belahkan. Jadi kalau kita confirm bias kita taksub, kita terima sahaja, tangan yang tersembunyi itu kita tak nampak dan kita mungkin tidak dapat cari oleh pihak penguatkuasa. Tetapi kita yang marhain ni, kita letaklah gambar profil kita, kita letaklah maklumat-maklumat peribadi, kat mana rumah kita, apa nombor kita, nombor kereta kita.
Jadi ini kalau kita kongsi posting tersebut, kita juga akan boleh disabitkan kesalahan jika sesuatu kandungan yang kita share itu adalah salah di sisi undang-undang. Jadi sebagai contoh, kita di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia Seksyen 233, kita tidak membezakan sama ada orang itu membuat ataupun menyebarkan. Jadi jangan terperangkap. Dekat situ kita ramai yang diwujudkan. Macam saya kata dia pecahkan isu. Dia lontarkan satu kebencian. Kemudian tu dia tutup akaun dia. Macam tadi dia peram. Jadi kita tak dapat kesan aktiviti dia. Yang kita marhai ni tokok tambah. Tambah garam, tambah kicap, tambah gula. Jadi dari itu kita yang jadi lebih dan ia menyalahi undang-undang, kita kena. Jadi jangan terperangkap dengan permainan patung-patung dan tangan yang tersembunyi. Kawalan kendiri. Itu yang perlu kita akan sentuh nanti. Kita ambil satu lagi panggilan Tuan Zul. Ini dari Sabah ni. Datuk Gulam dari Sabah sudah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya memang kagum sangatlah. Ya. Apa punya tajuk pada malam ini. Ya. So berkenaan dengan akaun-akaun palsu ini. Ya. Katakan kalau kita bagi pihak tuan di sebelah tengah, tuan Prof apa kan? Kalau kita sudah dah tahu akaun ini palsu, apakah tidak kita boleh terus patahkan? Jangan sampai terus orang-orang kita di Malaysia terlibat ataupun berkongsi dengan berita-berita yang tidak betul yang menyebabkan masalah kepada kita dan kedua pihak. Satu, kedua, bagaimana kita ada tak kontak telefon untuk nak kita hubungi kan MCMC ataupun melalui platform ini. Kalau kita dapati orang yang menggunakan akaun-akaun yang palsu yang tidak betul untuk kita nak buat konten supaya mereka-mereka yang tidak betul ini boleh dibantah, boleh kita trace di mana mereka berada supaya tidak berteruskan apa itu cerita-cerita yang tidak betul lah, kita boleh bantah dan kita menghentikan. Okey, terima kasih banyak-banyak Datuk Gulam. Jadi ini pun persoalan yang penting dan menarik dibangkitkan oleh pemanggil kita. Kita kena pantas sekarang ni. Banyak lagi yang belum kita jawab, Tuan Zul. Okey, kita sentuh pula tentang apa yang disebut oleh Abdullah Osman tadi. Soalan yang ketiga itu ialah permainan orang dalam sendiri. Ada orang dalam sendiri yang mendedahkan perkara-perkara yang melibatkan peribadi kita, akaun bank kita dan nombor telefon kita dan sebagainya. Ini pun boleh mencetuskan sesuatu yang akan membahayakan diri kita juga lah bila kita cakap tentang akaun palsu. Betul. Apabila kita lihat bahawa dalam apa-apa juga perkara kita ada 3 komponen penting lah. Itu adalah orang ataupun people, proses dengan sistem. Okey. Jadi apabila bercakap tentang orang ni, memang apa yang dibimbangi adalah kita boleh memperkasakan sistem kita. Kita boleh mengukuhkan proses kita. Kita boleh tambah baik. Tetapi apa-apa kelemahan kita boleh kenal pasti. Tetapi apabila bercakap tentang manusia ataupun orang, itu adalah sesuatu yang amat sukar untuk kita bendung ataupun kawal. Jadi pengurusan risiko di setiap organisasi mengambil kira aspek-aspek keselamatan maklumat tersebut. Jadi ini yang kita lihat bahawa apa yang ada adalah pengurusan risiko di pihak pengurusan syarikat, sama ada syarikat telekomunikasi ataupun juga syarikat yang memegang data. Sebab tu kita ada Jabatan Perlindungan Data Peribadi dan undang-undang berkaitan dengan Akta Perlindungan Data Peribadi. Dan ini adalah satu kerangka kerja perundangan bagi memastikan bahawa setiap organisasi yang menyimpan data itu mengawal ataupun memastikan keselamatan maklumat pelanggan, tetapi manusia. Jadi itu ada kelemahan tersendiri. Dan berkaitan dengan
dengan berkaitan dengan kepada siapa yang nak laporkan tadi Datuk daripada Sabah. Datuk Gulam daripada Sabah. Okey, sebenarnya apabila saya bercakap tentang kawal selia Kendiri. Tetapi apabila kita bercakap tentang media sosial sebenarnya kuasa di tangan kita. Ya, betul. Kuasa di tangan kita. Ya. Apa maksud kuasa di tangan kita? Di mana cumanya mungkin tahap literasi tentang membuat aduan. Jadi di setiap platform provider, platform media sosial ni, mereka ada tab untuk kita buat menyalurkan aduan, objection kita kepada sesuatu kandungan. Sama ada akaun palsu, kita boleh laporkan kepada mereka. Jadi ini menjadi tanggungjawab kita. Tapi kita faham bahawa masyarakat kita mungkin kurang pengetahuan tentang bagaimana membuat aduan di channel-channel yang disediakan oleh pihak platform provider ni. Sebab tu kita akan bantu dan boleh melayari portal aduan kami aduan@mcmc.gov aduan@skmm.gov.my. Jadi kita boleh buat aduan secara online kepada pihak MCMC. Kita ada berbagai channel lah yang kita ada WhatsApp untuk tip off, kita ada sebenarnya .my, pelbagai kita ada aduan dan ini adalah satu pergilah ke portal kami untuk ataupun website kami untuk salurkan maklumat ataupun aduan yang berkaitan dengan akaun-akaun palsu ini. Jadi kita boleh kaitkanlah dengan apa yang disebut oleh ditanya oleh Bahar tentang kerjasama di antara MCMC dan juga PDRM. Memang eratlah dalam usaha untuk memutuskan ataupun mengawal penggunaan media sosial yang salah dan sebagainya. Kita mengambil pendekatan bahawa kita ada kerjasama dengan pihak PDRM ni. Bukan saja dari segi aspek penipuan tetapi juga lain-lain aspek jenayah yang berkaitan dengan penggunaan internet dan media sosial untuk jenayah yang lain sebagai contoh pemerdagangan orang, penjualan dadah dan sebagainya. Tu macam apa ni Bahar bangkit tadi tu, kalau ialah tentang orang OKU itu bukan saja orang OKU, ada juga pihak-pihak lain yang mengatakan mereka dalam kesusahan, meminta bantuan, meminta pertolongan dan sebagainya, tetapi itu rupanya adalah satu scam. Yang itu pun dikira sebagai jenayah sebenarnya, jenayah cyber. Kita kena apa yang kita lihat bahawa dalam aspek media sosial ni ataupun internet ni menyediakan keupayaan kita panggil sekarang ni crowdsourcing. Jadi nak minta derma pun minta derma online, meniaga pun meniaga online. Jadi kewujudan akaun-akaun palsu ini yang berkaitan memanipulasi sama ada organisasi ataupun orang-orang persendirian untuk menagih simpati. Sebenarnya di belakang tabir itu adalah penjenayah. Jadi sebagai contoh, kita perlu peka, katalah dia ada menyediakan platform untuk derma OKU. Jadi kita kena semak dahulu sama ada organisasi tersebut ada mendapat kelulusan untuk mendapat derma, mengutip derma ataupun tidak. Jadi sama ada kita, kalau ia sebuah syarikat, kita boleh semak dengan Suruhanjaya Syarikat sama ada dibenarkan ataupun tidak, atau pertubuhan, kita juga merujuk kepada pendaftar pertubuhan. Jadi inilah yang kita katakan bahawa kita mempunyai kuasa dan kita harus peka dan semak. Bukan, memang rakyat Malaysia ni semuanya pemurah. Tapi jangan kita dimanipulasi oleh nak mudah transfer online saja, segalanya online. Setakat RM5-6 dia orang kata apalah. Betul. Tapi dari segi satu aspek kita harus peka dengan
unsur-unsur, elemen-elemen negatif dalam social media ini yang dimanipulasikan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Okey, kita hampir-hampir di penghujung, tinggal lebih kurang 3-4 minit saja lagi. Saya tahu MCMC pun telah melancarkan pelbagai kempen yang dipanggil sebagai yang dikenali sebagai kempen advokasi. Dan ini juga merupakan sesuatu yang menarik. Ada yang antaranya ialah bicara klik dengan bijak, semak sebelum sebar, dan juga kempen kebebasan bersuara, bukan tiket untuk berbohong. Jadi daripada kempen-kempen yang dijalankan oleh pihak MCMC, apakah Tuan melihat bahawa ianya memberi satu kesan yang positif juga kepada rakyat Malaysia dalam penggunaan media sosial berhemah ini? Okey. Pada hemat kami bahawa sehingga kini kita dapati bahawa ambil sebenarnya .my sebagai contoh kita telah kita dapati bahawa pembudayaan menyemak itu dah terhasil. Jadi kita dapat banyak tip off daripada masyarakat yang melayari bagi kita untuk minta kita tolong semak tentang sesuatu berita itu. Jadi kita jadi pusat setempat sebab kita faham masyarakat kita ada sesuatu tu nak rujuk kepada siapa? Kementerian ni ke? Dia tanya kementerian ni, ini bukan kementerian saya punya isu. Dah nak kena pergi tu. Ataupun kementerian yang lain atau agensi yang lain. Jadi kita sediakan satu untuk memudahkan atau membudayakan untuk masyarakat menyalurkan, mengambil peranan untuk sama-sama mengatasi masalah berita palsu ini atau akaun palsu ini. Kita sediakan saluran portal sebenarnya .my untuk mereka salurkan, dan alhamdulillah masyarakat kita peka, dan kita dari masa ke semasa kita dapati peningkatan daripada maklumat yang disampaikan kepada kami. Jadi seterusnya apa yang kita lihat bahawa satu entiti sahaja seperti MCMC tidak berupaya menangani keseluruhannya. Jadi dalam perancangan kita akan menyediakan satu kerangka kerja di mana integrasi dari segi program kesedaran dan juga pengupayaan bagaimana menggunakan internet secara positif untuk memajukan diri, untuk memajukan ekonomi keluarga dan sebagainya. Jadi melalui agensi kerjasama kolaborasi agensi-agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, bersama juga kita akan juga bawa pihak-pihak berkepentingan untuk sama-sama menggerak tenaga supaya kempen kesedaran berkaitan dengan risiko penyalahgunaan media sosial dan satu aspek lagi adalah pengupayaan bagaimana penggunaan media sosial ini boleh mengupayakan kita untuk memajukan diri kita, memajukan ekonomi keluarga kita. Jadi kita seimbangkan supaya masyarakat lebih peka dengan perkara-perkara yang ditawarkan oleh internet. Satu, pengurusan risiko. Yang kedua, bagaimana untuk memajukan diri kita dan embrace digital economy. Jadi secara keseluruhannya. Baik, terima kasih banyak-banyak Tuan Zul. Saya sebenarnya banyak lagi soalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan Tuan Zul, tapi mungkin ialah Tuan Zul ini bukan kali terakhir. Kita akan berjumpa lagi, dan kita harap MCMC akan terus bersama dengan kita, kerana saya percaya ini sesuatu yang perlu kita war-warkan dari masa ke semasa untuk memberi kesedaran kepada rakyat dalam penggunaan media sosial ini. Tetapi saya suka bila Tuan Zul sebut bahawa yang penting sebenarnya ialah diri kita sendiri, dan iaitu kawal kendiri. Dan kalau kita boleh mengawal diri kita, maka kita tidak akan menjadi mangsa kepada penyalahgunaan media sosial itu sebenarnya. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan insyaAllah kita jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Jumpa lagi.